Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, bertemu lagi kita pada minggu ini untuk subjek pendidikan Islam, pendidikan khas KSSM tingkatan 2. Okey, pada hari ini cikgu akan mengajar kamu untuk unit akidah. Okey. Yang pertama, standard kandungan dia 5.3, percaya kepada malaikat. Standard pelajaran dia 5.3.1, menyatakan nama malaikat yang wajib diyakini. Okey, seterusnya 5.3.2, menyatakan tugas-tugas malaikat. Dan yang terakhir, 5.3.3, menjelaskan kepentingan meyakini kewujudan malaikat. Okey, baiklah. Pada hari ini, Cikgu Yat akan sentuh ketiga-tiga tajuk ini. Okey, jom kita belajar. Okey, ini tadilah Cikgu dah terangkan di depan. Okey, seindaksi kita pada hari ini. Okey, kalau dapat kamu lihat sama-sama dengan Cikgu, ini merupakan apa? Merupakan peta kehidupan. Lakaran kehidupan. Kita telah berada di alam mana? Kita ada di alam dunia, kan? Yang ada garisan, yang ada bulatan warna hijau tu. Kita berada di dalam, cikgu sebenarnya nak tunjuk kamu tapi dia tak keluar pula pensel. Maaf. Okey. Kita berada di sini, kan, dunia. Okey, sebelum dunia tu kita daripada alam roh, pergi ke alam rahim. Alam rahim ni masa kita dalam perut ibu kita. Kemudian kita bergerak, kita dilahirkan, besar, kan. Kita berada di alam dunia. Kemudian, selepas alam dunia, kita akan pergi ke alam seterusnya. Iaitu alam barzah. Iaitu apabila kita meninggal dunia, kita akan bertukar alam barzah. Okey? Seterusnya barulah kita pergi ke alam mahsyar. Masa itulah kita akan ditentukan sama ada kita syurga ataupun neraka. Okey, dalam perjalanan hidup kita ni daripada alam roh sehingga ke alam mahsyar, okey, ada malaikat yang sentiasa dikelilingi kita. Malaikat ni dia ada tugas-tugasnya. Ada malaikat yang mencatat amal baik, amal buruk kita. Ada malaikat yang menjaga pintu syurga dan neraka, dan ada 10 nama malaikat yang kamu wajib ketahui. Cikgu akan terangkan selepas ini. Okey, sebelum pergi jauh, objektif pembelajaran kamu pada hari ini, di akhir pengajaran cikgu, murid dapat menyenaraikan 10 nama dan tugas-tugas malaikat yang wajib kita ketahui, ya. Okey, ada 10 cikgu akan terangkan selepas ini. Sebelum tu, kita kena tahu malaikat ni apa, cikgu? Okey, cikgu terangkan maksud malaikat. Okey, kata malaikat merupakan jamak dari kata Arab malak yang bermaksud kekuatan. Jadi, malaikat adalah kekuatan-kekuatan yang patuh pada ketentuan dan perintah-perintah daripada Allah yang Maha Berkuasa. Allah siapa? Allah Tuhan kita. Allah pencipta kita. Allah Tuhan yang kita, ya. Okey, seterusnya. Malaikat dalam Islam merupakan hamba dan ciptaan Allah yang dijadikan daripada cahaya lagi mulia dan terpelihara daripada maksiat. Mereka tidak berjantina, tidak bersuami atau isteri, tidak beribu atau berbapa, dan tidak beranak. Mereka tidak tidur dan tidak makan serta minum. Mereka mampu menjelma kepada rupa yang dikehendaki dengan izin Allah. Sebagai contoh, malaikat datang kepada kaum Lut menyerupai lelaki yang kacak. Malaikat dikatakan mempunyai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf, tadi azan bunyi azan, kan? Okey, cikgu ulang. Sebagai contoh, malaikat datang kepada kaum Lut menyerupai lelaki yang kacak. Malaikat dikatakan mempunyai sayap dan mampu terbang dengan laju sesuai dengan cahaya yang bergerak laju. Ini adalah gambaran malaikat yang wajib kita ketahui. Okey,
Hukum beriman kepada malaikat. Hukumnya adalah wajib. Okey, hukum beriman kepada malaikat ini adalah apa? Adalah wajib sebab dia termasuk dalam rukun iman kita yang 6 tu kan. Yang pertama kita beriman kepada, ingat lagi. Kalau tengok cikgu ingatkan balik, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada qada dan qadar. Jadi hukum beriman kepada malaikat ini adalah wajib. Okey, baiklah. Kita tengok seterusnya 10 nama malaikat dan tugas yang wajib diketahui. Ada 10 ya. Okey, ini berdasarkan daripada buku teks kamu lah. Cikgu ambil dari buku teks kamu. Okey, kalau kita dapat lihat sebelah kiri kamu. Dalam video ni, sebelah kiri kamu lah. Sebelah sini cikgu mulakan. Nombor 1 tu, malaikat Jibril. Tugasnya apa? Malaikat Jibril ni tugas dia menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada rasul dan nabi. Okey, yang kedua, malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail adalah menurunkan rezeki kepada semua makhluk Allah. Okey, rezeki yang kita dapat itu semuanya tugas daripada malaikat Mikail. Seterusnya, malaikat Ridwan. Semua orang cikgu rasa sangat ternanti-nanti, tertunggu-tunggu, sangat teruja nak jumpa sangat dengan malaikat Ridwan ni. Tapi apa yang kita kena buat? Kita kena masuk syurga kerana malaikat Ridwan ni tugas dia menjaga pintu syurga. Okey. Seterusnya, malaikat Malik. Malaikat Malik pula, dia bertugas sebagai menjaga pintu neraka. Semestinya kalau di sekolah cikgu tanya, mesti semua orang tak nak jumpa malaikat Malik ni. Sebab apa? Sebab tak nak masuk neraka. Jadi kita berusahalah dari sekarang tingkatkan amal ibadat kita semua untuk kita bertemu dengan malaikat Ridwan di pintu syurga. Okey, baiklah murid. Seterusnya, malaikat Munkar dan Nakir menyoal orang mati di dalam kubur. Okey, setelah kita meninggal dunia, kita akan dihantar ke rumah kita. Rumah kita yang seterusnya. Daripada rumah kita yang sekarang semasa di dunia, seterusnya kita pergi ke rumah kita semasa di alam barzah. Okey, di dalam sana nanti apabila kita dah meninggal dunia, kita akan disoal siasat oleh malaikat Munkar dan Nakir. Okey, masa itulah kita perlu menjawab segala persoalan daripada malaikat Munkar dan Nakir. Seterusnya murid, malaikat Raqib. Okey, malaikat Raqib ni dia mencatat amalan kebaikan manusia. Kalau kamu buat baik, dia akan catat amalan kamu. Contohlah, kamu menolong ibu bapa di rumah. Okey, kamu menyiapkan tugasan PDPR. Itu antara perbuatan yang baik kan. Kamu bertanggungjawab, kamu amanah dengan tugasan kamu. Kamu menunaikan solat kan dan sebagainya. Pelbagai lagi kebaikan yang kamu lakukan akan dicatat segalanya oleh malaikat Raqib. Okey, seterusnya malaikat bawah tu, malaikat Atid. Malaikat Atid pula mencatat amalan keburukan manusia. Kalau malaikat Raqib tadi mencatat yang baik, malaikat yang bernama Atid pula mencatat keburukan kita, dosa kita kan. Contoh, kita lawan cakap mak ayah kita. Contohlah tak solat, akan ditulis segala keburukan kita oleh malaikat Atid. Seterusnya, yang bawah tu kuning tu, okey ni, malaikat Israel mencabut nyawa. Bila kita diambang kematian, malaikat Israel akan datang pada kita untuk menarik nyawa kita. Kita tahu tak bila kita mati? Kita tahu tak bila kita meninggal? Kita tak tahu. Kita tak boleh nak tahu, tak boleh nak jangka, tak boleh nak teka bila masa itu akan tiba. Bagaimana cara kita meninggal pun kita tak boleh nak jangka. Semua itu adalah rahsia Allah. Jadi, malaikat Israel ni lah yang akan ditugaskan mencabut nyawa kita pada bila-bila masa dengan
keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey murid, seterusnya malaikat Israfil yang terakhir. Malaikat Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat. Okey. Info sedikit di bawah tu. Okey, kita lihat sama-sama di sini. Okey, kalau tak nampak situ cikgu baca. 3 tahap tiupan sangkakala pada hari kiamat. Ada 3 kali, ada 3 tahap. Yang pertama, mengejutkan manusia tentang hari kiamat. Okey, mula-mula dia kejutkan manusia tentang hari kiamat. Itu tiupan sangkakala yang pertama. Tahap pertama. Kemudian kedua, kehancuran semua makhluk. Makhluk di bumi ini akan semua hancur. Tiupan sangkakala yang seterusnya, segala apa yang ada di bumi, di langit dan bumi, semua makhluk ni semua hancur. Okey, kemudian kebangkitan semula. Okey, yang dah meninggal dunia tadi pun semua akan dibangkitkan semula untuk apa? Allahu Akbar. Minta maaf. Okey, untuk cikgu tunjuk sikit peta tadi. Untuk kita diperhitungkan kita punya amalan semasa di alam mahsyar ni lah. Sama ada ditentukan syurga maupun neraka. Okey, baiklah murid. Seterusnya, mengapa kita perlu meyakini kewujudan malaikat? Kenapa kita perlu yakin kepada malaikat ni kan? Okey, ada 4. Yang pertama, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengutamakan kehidupan akhirat sebagai matlamat. Okey, jadi maksud di sini dia utamakan akhirat. Berlumba-lumba melakukan kebaikan. Sebab apa? Akhirat adalah matlamat kita. Di dunia ini, kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Ianya bukannya kekal abadi. Yang kekal abadi di akhirat kelak. Jadi di dunia ini adalah tempat kita diuji, kan? Dengan pelbagai dugaan, ujian, dengan kekayaan, kesusahan, semua itu adalah ujian bagi kita. Jadi di dunia ini kita bukanlah nak mengejar di dunia semata-mata, bukanlah kebahagiaan di dunia semata-mata, malahan kita sebenarnya perlu mengejar kebahagiaan di akhirat sana, kehidupan di akhirat sana. Okey, ketiga, berlumba-lumba melakukan kebaikan. Jadi tugas kita sebagai hamba Allah, tak kiralah kamu ni masih bersekolah, cikgu telah pun bekerja, macam ibu ayah kita pun telah pun berusia contohnya. Kita semua, tak kira usia, kita kena berlumba-lumba melakukan kebaikan. Okey, tak semestinya kamu kena pergi bersedekah pada orang-orang. Yalah, di peringkat kamu belum lagi ada pendapatan atau kewangan sendiri untuk kamu bersedekah, kan? Orang kata bersedekah, infak ke jalan Allah ni adalah salah satu kebaikan. Tapi dengan cara kamu sebagai murid, senang saja. Kamu akur perintah dengan ibu ayah kamu. Kamu melakukan menunaikan tanggungjawab sebagai orang Islam, sebagai hamba Allah. Contohnya kamu solat, kan? Bila berpuasa, kamu puasa. Kamu boleh lakukan puasa sunat. Okey? Dan sebagai murid, kamu perlulah bertanggungjawab sebagai anak murid yang baik. Macam mana? Kamu PDPR, kan? Kita sekarang PDPR, kita tak bersekolah. Jadi, walaupun kita PDPR, kamu tetap kena sertai PDPR tersebut dan jawab segala tugasan yang cikgu berikan, kan? Kerana apa? Itu adalah amanah kepada kamu. Kerana kamu adalah murid. Cikgu mengajar kamu dan memberi amanah kepada kamu untuk menyelesaikan tugasan kamu perlu buat. Okey, jadi secara tak langsung kamu adalah merupakan murid yang bertanggungjawab, kan? Murid yang jujur, dan kamu juga sedang melakukan kebaikan, kan? Benda itu semuanya dapat pahala. Cumanya pahala ni kita tak nampak. Okey, seterusnya yang terakhir, meningkatkan ketakwaan untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam cikgu cakap, di dunia ini hanyalah sementara. Kita perlu mengejar akhirat kita. Untuk itu kita kenalah lakukan, buat segala amalan, kebaikan, kan? Jangan kita lakukan perkara-perkara yang mungkar, kan? Okey.
Baiklah, seterusnya tugasan. Okey, berdasarkan video cikgu, video pengajaran cikgu pada hari ini, nanti cikgu akan sediakan kamu link Google Form. Dari situ ada soalan-soalan yang berkaitan dengan video pengajaran kita pada hari ini. Jadi, cikgu harapkan murid-murid boleh menjawab tugasan tersebut dan cukup setakat untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.